dia ada fizik. Okey, soalan ujian amali sains bersepadu SPM. Dia namakan sains bersepadu sebab dia ada fizik, dia ada kimia, ada biologi. Okey. Jadi kita akan pergi, okey, ni adalah dia punya masa dia. Total masa dia ni 2 jam suku. Dia 2 jam suku. Okey, 2 jam 15 minit. Kertas soalan ini mengandungi dalam dui bahasa Melayu mendahului soalan sepadan dengan bahasa Inggeris. Jadi jawab soalan mengikut subjek yang didaftarkan sahaja. Sebab ada sekolah yang diambil fizik kimia je. Dia tak ambil bio macam kelas Argentum kan. Ada kelas Argentum dia ambil fizik kimia je. Jadi 2 soalan je lah dia jawab. Okey, pada 15 minit pertama anda dikendaki menyimak senarai simak, membaca soalan dan merancang eksperimen. Cadangan peruntukan masa bagi menjawab setiap soalan adalah 40 minit. Maksudnya soalan fizik 40 minit, soalan kimia 40 minit, soalan bio pun 40 minit. Okey, rekod semua pemerhatian dan jawapan anda di ruang yang disediakan. Anda boleh menyerahkan kertas jawapan dan kertas graf tambahan jika perlu. Menyerahkan. Okey. Tunjukkan jalan kerja anda. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Ceraikan helaian jawapan mengikut mata pelajaran. Sebab guru mata pelajaran kan berbeza-beza. Jadi ceraikan dan tulislah nama kegiliran semua. Okey, kita pergi kepada checklist dulu. Anda tidak dibenarkan bekerja dengan radas bagi 15 minit pertama. 15 minit pertama tu tempoh ini digunakan. Okay. Tempoh ini digunakan untuk menyimak senarai radas, membaca soalan, merancang eksperimen yang akan anda jalankan. Tandakan right pada kotak yang disediakan untuk menyimak bahan radas yang disediakan dan dibekalkan. Jadi, awak kena 15 minit tu awak kena semak dulu. Tak boleh mula lagi. So, besok pelajar kegiatan 5 aurum akan buat macam ni lah. Semak dulu. Okay, contoh untuk soalan 1, apa alat radas dia? Okay, kalau ada, tick right. Kalau tak ada, pangkah. Okay, soalan 2 untuk kimia dan soalan 3 untuk biologi. Bismillah, biologi ke tukar, macam itulah. Okay, saya akan pergi kepada soalan fizik. Okay, soalan biasanya dia ada 2 jenis. Satu berpandu dan satu lagi tidak berpandu. Okay, saya akan tunjuk contoh soalan berpandu. Contoh soalan berpandu ni dia guide. Contoh macam soalan ni lah yang saya tengah tunjukkan ni. Okay, anda dikendaki menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan. Okay, antara panjang bandul, anda dia dah bagi dah simbol panjang bandul L dengan tempoh ayunan T. So dekat sini, kita dah boleh predict, dah boleh tahu dah apa pun boleh ubah manipulasi dan apa pun boleh ubah bergerak balas. Okay, dekat tujuan kita dah boleh tahu. Okay, so agak-agak mana satu pun boleh ubah manipulasi. Panjang bandul ke tempoh ayunan? Okay. Siapa nak jawab tu? Panjang bandul atau tempoh ayunan? Panjang bandul. Yes, pun boleh ubah manipulasi. Kita boleh predict panjang bandul dan yang ini pun boleh ubah bergerak balas. Okay, tapi untuk confirmkan lagi, tipsnya dekat bawah ni. Okay, ni gambar rajah yang diberikan. Okay, L ni dia dah bagi tahu dah simbol dia kat atas. L tu length panjang bandul kan. Okay. Lepas tu ni sudut. Okay, ni dia punya jisim, plastisin. Okay. Jalankan eksperimen dengan langkah-langkah di bawah. So berpandu, just ikut je. Nombor 1, susun radas dengan meletakkan tali di antara belahan gabus dan gabus. Macam ni. Tersebut dikepit pada kaki ritok seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Ukur panjang bandul L sepanjang 30 cm dengan pembaris meter. Sesarkan bandul sebanyak 10 darjah. Lepaskan bandul tersebut. Ukur masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap dengan jam randik. Kemudian catatkan T10 masa dia. Masa untuk 10 ayunan maksudnya T10. Ulang langkah 1 dan langkah 2 dengan menggunakan panjang bandul 40,
cm, 50 cm, 60 cm dan 70 cm. Okay, so satu lagi untuk tips pemboleh ubah manipulasi. Yang ni, yang dia bagi data ni, ni adalah pemboleh ubah manipulasi. Kita just nak confirmkan balik betul ke daripada tujuan ni ada pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Yang mana satu? Mungkin awak confuse antara dua ni kan. So untuk confirmkan lagi pemboleh ubah manipulasi tu yang dia bagi data. Dia bagi data ni 40 cm, 50 cm semua ni, itulah pemboleh ubah manipulasi panjang bandul. So memang confirm lah panjang bandul ni pemboleh ubah manipulasi. Okey, berdasarkan eksperimen dijalankan anda dikehendaki nyatakan. Memang dia akan tanya pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Wajib dia tanya. Jadi dah confirm lah pemboleh ubah manipulasi panjang bandul. Panjang bandul. Dan even you nak tulis L sahaja pun diterima. Sebab apa? Sebab dia dah define dekat atas ni, panjang bandul adalah L. Kalau malas sangat lah kan nak tulis panjang bandul, tulis L pun kita terima sebab dia dah define. Kalau nak rajin, tulis je dua-dua. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas adalah ni lah yang kita ukur menggunakan stopwatch tu, iaitu T masa untuk 10 ayunan, T10 ataupun tempoh. Biasanya yang menggunakan alat pengukur tu lah pemboleh ubah bergerak balas kita. T10 tadi mana T10? Ni T10. T10 tu apa? T10 tu masa yang dia kata ukur. Ukur masa yang dia ambil bagi 10 ayunan lengkap dengan menggunakan jarandi. Ada alat pengukur. Itulah pemboleh ubah bergerak balas. Masa yang dia ambil bagi 10 ayunan lengkap ni pemboleh ubah bergerak balas. Faham tak? Macam mana nak detect pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Manipulasi yang dia dah bagi nilai 5 data tu, bergerak balas yang dia suruh ukur menggunakan alat pengukur. Okey, lepas tu kalau awak nak tulis T10 pun kita terima. Saya rasa lebih better you tulis yang tu. You tulis apa yang pemboleh ubah bergerak balas tu yang kuantiti fizik yang dia bagi tahu apa alat kita nak ukur, guna alat apa tu. Boleh tak belajar cara nak detect? Nanti saya test lagi satu soalan. So ni masa untuk 10 ayunan lengkap. Mesti ada kuantiti fizik kat sini. Kuantiti fizik tu kuantiti yang boleh diukur dengan alat pengukur. Maksudnya ada dia punya alat pengukur lah. Barulah tu kuantiti fizik. Okey. Lepas tu hitungkan tempoh. So ada formula. Senang. Dia bagi formula dah. Just follow je. Tu namanya berpandu bagi setiap panjang. Yang ini. Jadualkan data. Bila dia cakap jadualkan data, maksudnya memang kena bentuk jadual. Tapi cikgu, berapa kolom nak kena buat? Berapa lajur, berapa kolom kan? Okey, jadualkan data anda bagi semua nilai T10. Bulatkan T10. T kuasa 2 bagi setiap nilai L. So ada berapa kolom? 4. Okey, ada berapa? Ada berapa? 4. Okey, lepas tu kita start dengan pemboleh ubah manipulasi dulu. Lepas tu ni pemboleh ubah bergerak balas, PUB. Tak payah tulis lah, tapi just cikgu nak ni je. Okey, dari sini PUB untuk data secondary, PUB untuk data tertiary. Maksudnya yang ini guna calculator lah, ada formula dia. So yang awak tulis kat sini tak payah tulis panjang-panjang. Awak tulis dia punya simbol je. L. Sebab dia dah define. L. Lepas L. Data prima T untuk pemboleh ubah manipulasi T10. Lepas tu pemboleh ubah manipulasi bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas yang pertama yang awak ukur tu T10. Kemudian guna kalkulator tempoh T besar. Kemudian T kuasa 2. Okey. Kemudian semua kuantiti fizik dia mesti ada unit. Kalau kertas 3 ni wajib ada unit. Cara nak buat unit, awak letak stroke. Letak stroke
Tak gelap pula. Okey, letak stroke, letak stroke, letak stroke, letak stroke, barulah tulis unit. Macam mana nak tahu unit? Tengok unit yang dia bagi dekat soalan. Ni dia bagi unit cm. Okey, dia bagi unit cm. Jadi letaklah unit cm. Okey, L unit cm. T10, tengok alat radas awak, stopwatch, jam rendik. Apa, sebab semua alat pengukur dia akan tulis apa unit yang dia, macam pembara dia tulis cm kan. So, stopwatch, apa unit dia? Jam rendik apa unit dia masa ni? S. S, saat. So, tulis saat. Tempoh, apa unit tempoh? Apa unit tempoh? Apa unit tempoh? Kalau tak tahu, masukkan unit tu dalam equation yang diberikan. Sebab T ni unit dia saat. Jadi saat bahagi 10, unit dia pun saat lah. Saat. Saat. Okey. Lepas tu tempoh kuasa 2. Tempoh kuasa 2, so saat kuasa 2. Ikut je. Boleh tak? Pelajar. So you dapat 2 markah. Okey, boleh. Okey, seterusnya mesti 5 data dekat sini. Pemboleh ubah manipulasi ni mesti 5 data. Okey, berdasarkan eksperimen dia mesti 5 data. Kita buat eksperimen pun semua 5 data. Okey, kita mulakan dengan berapa cm? Data yang pertama. Untuk data yang pertama pemboleh ubah manipulasi kita adalah 30 cm. Lepas tu 40, 50, 60, 70. So tulislah dekat sini. Okey, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm. Okey. Tapi cikgu salah titik perpuluhan. Okey, sebab pembaris meter mesti satu senggatan. 0.1 dia punya tahap kejituan dia tu. So ikut je lah kat sini. Kalau ada satu titik perpuluhan, you have to write down 1 titik perpuluhan. 1 titik perpuluhan. Sebab dia ikut kita punya alat pengukur. Dia punya kepekaan alat pengukur tu. Okey. Stopwatch untuk pemboleh ubah primer pun mesti kena ikut alat pengukur. Cuma data sekunder dan data terta yang menggunakan kalkulator je dia boleh 2 titik perpuluhan ataupun maksimum 4 titik perpuluhan. Okey, faham? Yang ni 1 titik perpuluhan lah sebab stopwatch dia memang senggatan dia 1. So, kita cuba tengok dia punya nilai yang dia bagi tu. Ya, dia bagi skema ni. Okey, nampak tapi stopwatch ni dia stopwatch 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan stopwatch. Dalam bentuk 2 titik perpuluhan kat sini. 2 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. 1 bahagi 10. Oh, sebab dia bahagi 10. Belum bahagi 10. Dia 2 titik perpuluhan. Sorry, dia 2 titik perpuluhan. Saya nak tengok image. Nak google sikit. Google sikit stopwatch. Raja jam rendik. Awak tahu tak baca jam rendik? Jam rendik pula. Tahu tak baca jam rendik pelajar? Tengok siap senggatan dia. Okey ni. Okey, agak-agak berapa masa yang ditunjukkan ni? Nampak ke tak nampak cikgu tunjuk ni? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak? Okey, dia punya senggatan dia tu berapa? Senggatan terkecil dia. Senggatan terkecil dia berapa? Boleh nampak tak? Senggatan terkecil dia berapa? So dia kena ikut senggatan terkecil yang diberikan berdasarkan alat radas yang awak dapat tu. So dia ikut senggatan terkecil. Ni tak berapa nampak. Boleh tak?
Boleh faham tak maksud cikgu ikut sengkatan terkecil alat radas yang awak dapat? Kalau tak nampak sangat. Okey. Tak apa. Ini 2 titik puluhan yang dia bagi ni. Tak salah saya dia 1 titik perpuluhan. Okey. Lepas tu dah awak ukur mana tadi? Okey. Okay. So katakan kat sini 2.1. 2.2. Lepas tu 3.4. Okey, 4.6. 5.8. 6.9 katakan. Okey. Lepas tu awak guna kalkulator. T. Just guna formula je. T nak dapatkan T. T10 ni bahagi 10. So bahagi 10 dapat berapa? 2.2 bahagi 10 dapat berapa? Ikut je formula dia. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham cikgu. Ikut je formula dia. So kita dapatlah macam ni lah data dia. Okay. Macam skema dia ni. Macam ni. Cuba cek guna kalkulator. Betul tak? 23.05 bahagi 10, 2.305. Lepas tu kuasakan 2. Okay, kuasakan 2. So awak dapat ni benda ni. So maksimum 4 titik perpuluhan. Minimum 2 untuk data sekunder dan data tertiar ni. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Untuk jadual, make sure semua kuantiti fizik yang dia tanya tu ada. Kemudian unit. Nak buat bracket boleh, nak buat stroke pun boleh. Lepas tu yang ini titik perpuluhan mengikut alat pengukur. Kalau alat pengukur tu pembaris ada satu senggatan 0.1 dia punya kepekaan dia, so ni pun 1 titik perpuluhan. Ikut alat pengukur. Faham? Okey, seterusnya kita kena plot graph. Okey, untuk graph, untuk graph Amali ni dia dah bagi paksi X dengan paksi Y. Bersyukurlah. Dia dah labelkan dah paksi Y dia apa, paksi X dia apa serta unit. Ni soalan yang saya terima, beberapa set yang saya dah tengok semua dia bagi. Jadi senanglah. Okey. Tempoh kuasa 2 melawan panjang. Okey, jadi kita tengok teknik macam mana kita nak plot graph. Ya. Okey. So yang pertama berdasarkan data tadi, mana data itu? Okey, data. Nampak tak? Okey, kita bermula dengan 30. Dia punya pemboleh ubah manipulasi tu bermula dengan 30. Bermula dengan 30. So, boleh ke kita buat sini start dengan 30, 40, 50, 60, 70. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dalam fizik, kita kena ada pintasan pada paksi Y. Pintas kat paksi Y. Jadi, bila nak pintas kat paksi Y, kita perlu mula graf kita tu dengan kosong-kosong. Mesti guna kosong-kosong. Okey, kosong pada paksi X dan kosong pada paksi Y. So, sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, tak payah tulis poin kosong pun tak apa. Okey, faham? Untuk paksi X, boleh ubah manipulasi. Okey, untuk paksi Y, tak boleh direct transfer. Awak ambil ni, awak tulis. Tulis sini 5.313. Tak boleh. Tak boleh direct transfer skala macam tu. Untuk paksi Y tu, kita tengok berapa data yang paling kecil, berapa data yang paling besar. Data paling kecil dan berapa data paling besar ya. Okey, data paling kecil dia 5.0 lah. Kita bundahkan dia 5.0.
Dan data paling besar kita bundakan dia yang lebih besar sikit iaitu 12. Okay, 12. Bundakan dia 12 ataupun 11.5. Ini pun 5, boleh 5. Betul lah 5. Okay. So, cuba tengok. Boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5 tak boleh. Dia boleh berapa? 2, 4, 6. Betul tak? Tengok graf awak lah. So, kat sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau awak buat 2, 4, 6 ni, kalau kecil saiz graf, sebab dia ada saiz graf, markah untuk saiz graf. Kat mana markah untuk saiz graf ni? Dia ada markah untuk saiz graf. Nanti saya terang markah untuk saiz graf tu. Tak boleh kecil daripada separuh. Dia mesti lebih besar daripada separuh saiz graf dia. Okay. Dan tak boleh ganjil. Awak buat 3, 6, 9 tak boleh. Odd number tak boleh. Ataupun 4, 8, 12. 4, 8, 12 ni genap boleh. Asalkan bila awak nak plot tu tak susah. Nombor dia tu awak plot tu tak susah. Skala dia tu awak buat tak susah. Pemeriksa nak cari plotting awak tu tak susah. Kalau susah, terus tak dapat markah untuk skala. Dan plotting pun tak dapat markah sebab menyusahkan pemeriksa untuk nak mencari plot awak. Boleh tak? Boleh faham tak? Ada apa-apa nak tanya? Faham? Faham, cikgu. Okey. Sekarang tibalah masa untuk kita plot. Okey, kita nak plot. Untuk budak form 4. Okey, awak tengok ya. So, ni kita dah plot lah. Okey, dah plot. Kena plot seboleh-bolehnya guna pangkar. Okey, guna pangkar. Jangan guna macam tu, bulat. Ataupun bintang segi-segi macam tu. Guna pangkar. Guna pensel yang tajam. Lepas tu, buat fine line. Iaitu garis penyesuaian terbaik. Garis penyesuaian terbaik. Seboleh-bolehnya memang kalau boleh kita nak lalu 5 titik ni. Tapi tak boleh nak lalu 5 titik. Jadi apa yang kena buat sekurang-kurangnya lalu 1 titik. Mesti sekurang-kurangnya 1 titik. Okey. Sekurang-kurangnya 1 titik. Macam ni dia dapat lalu 2 titik. Lepas tu 2 titik dekat atas. 1 titik kat bawah. Jadi beza atas dengan bawah 1. Okey, beza antara atas dengan bawah kosong ataupun 1 kita terima. Kalau 2, beza dia 2 tak seimbang. 2 kan? 2 atau 3 tak seimbang. So, kosong dengan 1 je beza atas dengan bawah. Atas 2, bawah 1. So, beza dia 2 tolak 1, 1. Ataupun 2 tolak 2, kosong. Faham ke tak faham maksud cikgu ni? Seimbang lah, balance. Okay. So, dapatlah fine line. Okay, untuk graf ada masalah? Cikgu. Ya? Kalau graf nak nanti cari ke percubunan? Kejap ya. Okey. Lepas awak dah buat graf ni, ada setengah pelajar dia buat tergantung. So dia buat tergantung, dia buat macam ni je, dekat sini je. Tergantung. Okey. So tak boleh tergantung, dia kena terus buat satu garisan, satu garis je. Satu garis yang smooth, garis lurus yang smooth, yang seimbang dan lalu pintas kat paksi Y. Sebab kita nak tengok, nanti kita nak buat hubungan. Okay, kita nak buat hubungan. Jadi, kalau dia berpintas dekat kosong, hubungan dia berkadar langsung. Kalau dia tak berpintas dekat kosong, macam katakan dia dekat atas sikit, okay, maksudnya hubungan dia bertambah, bertambah secara linear. Sebab graf ni graf garis lurus, graf linear, dia bertambah. Sebab dia bertambah lah kan. Kalau macam ni berkurang secara linear. Kalau macam ni bertambah secara linear. Faham tak? So, sebab tu kena pintaskan dekat paksi Y. Nak tengok dia kena kosong-kosong ke tak kena kosong-kosong. Faham?
Faham cikgu. Okey. Okey. Lepas tu barulah soalan seterusnya. Untuk soalan fizik ni memang dia akan cari kecerunan. Fizik memang daripada graf kita cari kecerunan. Ni soalan ni. Hitungkan kecerunan K bagi graf T kuasa 2 melawan L. So lepas awak dah plot, awak pun kira kecerunan. Okey, kita nak tengok graf tadi. Graf tadi yang ni, okey ni. Sekarang kita nak cari kecerunan. Okey, so daripada graf, macam mana nak cari kecerunan? Pertama, buat segitiga kecerunan. Okey, buat segitiga kecerunan. Nak buat segitiga kecerunan, kena dapatkan dua titik, iaitu titik minimum dan titik maksimum yang berada atas garisan yang awak buat. Maksudnya, kalau titik yang ni tak boleh lah. Ni tak boleh sebab dia bukan atas garisan. Yang ni pun tak boleh sebab dia bukan atas garisan. So mesti dua titik yang berada di atas garisan. Okay. Titik minimum, kalau garisan awak tu lalu kosong-kosong, ambillah yang ni titik minimum. Okay, ambil yang ni titik minimum. Senang. Kosong-kosong. Okay. Ambil satu titik minimum yang paling besar dan yang paling senang awak cari atas garisan tu tadi. Yang paling besar dan yang paling senang awak cari. Paling besar dan paling senang. So, katakan yang ni. Ini. Alah, hai. Ni. Sini. Besar dan senang. Okey. Lepas tu cari dia punya koordinat dia. Berapa. Okey. Ni kosong-kosong. Lepas tu awak buat segitiga kecerunan. Yang ni tadi buat segitiga kecerunan. Guna pembaris, buat segitiga, gariskan. Luruslah Okey, gariskan. Lepas tu nak bagi cantik lagi buatlah macam tu. Sebab yang ni menunjukkan dia bersudut 90 darjah. Segitiga kecerunan ni bersudut 90 darjah. Okey, Form 4 tahu kan macam mana nak cari kecerunan? Form 5 pun tahu kan? Okey, kecerunan beza paksi Y, delta Y bahagi dengan beza paksi X, delta X. Betul? Betul tak? Betul ya. Betul Okay, cikgu. so dalam fizik delta Y ni mewakili delta T square. Delta T square. Y itu T square dan X tu adalah L. Delta L. Lepas tu masuk, maksudnya kat sini T2 untuk koordinat yang kedua tolak T2 untuk koordinat yang pertama bahagi L2 tolak L1. Kalau tak bubuh yang ni pun tak apa sebenarnya. Okey, cikgu ni susah-susah je kan. Susah-susah je terang susah-susah ni. Okay, tak payah buat yang ni lah. Pening-pening je. So yang ni tak bubuh pun tak apa. Terus je ambil beza dia dekat graf tu. Boleh juga macam tu. Maksudnya ambil yang paling tinggi tadi, koordinat yang paling tinggi ni. Katakan sini 17. Sini berapa? Kosong. Yang 17 dengan 100. Okey, ni katakan 100. Okey, so 17 tolak dengan kosong. Bahagi 100 tolak dengan kosong. Okey, yang ini yang dapat markah. Masukkan nilai Y dan nilai perbezaan paksi Y dengan perbezaan paksi X yang dapat markah. Nilai yang betul. Mesti Y bahagi X ya. Sebab ada pelajar dia ambil X bahagi Y. Jangan panik. Awak jangan panik. Awak buat relax je, cool je. Okay. So dapat satu markah? Faham ini? Okey, lepas tu markah seterusnya adalah jawapan akhir sekurang-kurangnya 2 titik perpuluhan. Tak boleh kurang daripada tu. Maksimum 4, minimum 2. Kemudian unit. Cikgu macam mana nak dapatkan unit kecerunan? Senang je. Ambil unit paksi Y. Okay, check lah. Apa unit paksi Y? Oh, unit paksi Y second square. So masuklah dekat sini. Second square. Bahagi unit paksi X. Unit paksi X sentimeter. So bahagi sentimeter.
So second square sentimeter negatif 1 ataupun awak boleh tulis second square stroke sentimeter. Boleh. Faham? Faham tak? Faham cikgu. Okey, so lepas tu soalan seterusnya dia tanya dia tanya soalan ramalan. Soalan ramalan. Dia tanya soalan ramalan. Okey, sekiranya jisim ditambah pada darjah 1, apakah yang akan berlaku pada tempoh ayunan? Okey, maksudnya beratnya jisimnya ditambah. Dia lagi beratlah kan? Ni kat gambar ni tadi dia tambah jisimnya. Dia tambahkan jika sekiranya jisim plasticine ditambah pada darjah 1, apakah yang akan berlaku pada tempoh ayunan? Jadi, apa jawapan dia? Bertambah ke berkurang? Jisim tambah? Dia berubah ke tak? Dia tidak berubah. Jisim ditambah, dia tidak berubah. Okey, sebab apa dia tidak berubah? Sebab apa dia tidak berubah? Kalau awak tambah jisim, dia tidak berubah. Kenapa? Pada darjah 1 ni awak tambah jisim, dia tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Kenapa dia tidak berubah? Budak form 5, kenapa dia tidak berubah? Form 4 pun dah buat eksperimen ni juga kan? Ni eksperimen form 1. Betul tak? Form 1. Siapa nak jawab kenapa dia tidak berubah? Sebab kita manipulate panjang bandul dengan tempoh ayunan. Kan betul tak? Kita manipulate panjang bandul dan tempoh ayunan. Betul? Betul cikgu. Jadi dia tak mempengaruhi, tak mempengaruhi tempoh ayunan bandul tu. Sebab kita kalau buat satu eksperimen, kita kena constantkan yang lain sepatutnya. Kalau kita tambahkan jisim dia tu, kita akan dapat result dia, tempoh dia tu akan sama juga. Sebab length kita manipulatekan length dia. Bila kita plotkan graf tu, kita akan dapat berkadar terus juga. Berkadar terus juga. Kita akan dapat berkadar terus juga. Okay. Seterusnya, saya nak tunjukkan satu lagi. Okay, saya nak tunjukkan dulu satu soalan. Dia punya pemakahan. Mana pemakahan? Pemakahan graf. Pemakahan. Untuk berpandu Ni pun soalan berpandu. Saya tengok mana dia punya pemakahan dia ni. Pemakahan. Okey, ni. Okey, untuk jadual yang tadi tu kan, dia punya pemakahan untuk jadual semua nama ataupun simbol. Tadi kita buat simbol je, kita tak salin nama. Macam ni dia salin nama. Jisim plasticine, lepas tu simbol dia M, unit dia G, masa. Okey, so kalau tak tulis dia punya nama penuh dia, jisim plasticine tu, awak just tulis M saja, simbol dia. Boleh. Sebab tu dia kata atau. Sebab dia dah define kan kat atas tu. So kalau dah define dekat soalan, boleh tulis simbol je. So semua nama ataupun simbol bagi M, T, T besar, tempoh dan T kuasa 2, tempoh kuasa 2 adalah betul. Okay, kemudian semua unit bagi M, T, T dan T kuasa 2 adalah betul. Semua nilai T, maksudnya pemboleh ubah bergerak balas. Semua nilai pemboleh ubah bergerak balas tu betul. Okey, semua betul berdasarkan eksperimen yang guru penyelia mata pelajaran jalankan.
Maksudnya besok ni budak 5 Aurum, bila awak buat eksperimen, cikgu pun kena buat eksperimen sama-sama dengan awak. SPM pun nanti macam tu. Awak buat, cikgu pun buat sebab kami akan dapatkan jawapan berdasarkan radas yang sama, lebih kurang sama, mesti sama dengan awak buat. Yang dibekalkan tu mesti sama. Jadi kami pun cikgu-cikgu kena dapatkan result supaya menjadi rujukan untuk pemeriksa nanti. Okey? Pemeriksa akan tanda, dia akan tengok kami punya jawapan, cikgu-cikgu punya jawapan. So kami punya jawapan ni sebagai rujukan. Okey, titik perpuluhan bagi nilai T betul dan tekal. Betul dan tekal maksudnya kalau satu titik perpuluhan, semua satu titik perpuluhan. Kalau katakan data ni 2 titik perpuluhan, semua 2 titik perpuluhan. Tak boleh awak buat 24.1 ataupun 25 poin kosong, awak tak buat poin kosong. So kalau 25 je, awak tambahlah kosong-kosong, bagi sama. Kat belakang dia tu bagi sama. Faham ke tak? Okey, bagi sama. Tu contohnya lah. So titik perpuluhan kena seragam, tekal. Semua nilai T besar dan T kuasa 2 adalah betul bagi setiap T tu. So calculation awak kena betul. Titik perpuluhan bagi nilai T dan T2 pun kena betul dan tekal. Maksudnya kena seragam. Kalau 2 titik perpuluhan, semua 2 titik perpuluhan. Okey, untuk graf pula. Okey, untuk graf skala yang seragam. Skala yang seragam. Maksudnya tadi kan kalau awak mula dengan kosong, lepas tu patutnya 10, 2 cm 10, lepas tu 20, 30. Tapi ada juga pelajar yang dia lompat. Dia sini kosong, lepas tu 30, 40, 50. Maksudnya ni tak seragam. 2 cm yang pertama ni 30. 30, lepas tu lagi 2 cm, beza dia 10. Tu maksudnya tak seragam. Faham tak? Dia kena seragam. Okey? Kemudian 5 titik diplot dengan betul. Nota, 4 plot yang betul, 4 plot yang betul. 5 titik diplot dengan betul. Nota 4 plot yang betul. Kalau maksudnya kalau 4 markah, dia 3 markah saja. 2 dan 3. Tapi kalau boleh semua betul lah. Sebab dia 3 markah je ni. Dulu 5 markah. Okey, garis lurus, seimbang dan licin. Saiz graf. Ni saiz graf. 5/4. Apa maksud 5/4? 5/2 maksudnya 10 cm. Darab 4/2, 8 cm. Ni minimum. Minimum saiz graf tu. 10 cm darab 8 cm. 10 cm darab 8 cm. Macam mana ya? Dekat sini tadi. 10 cm darab 8 cm. Kita tengok kat sini. 10 cm darab 8 cm. Betul tak 10 cm? Kita tengok 10 cm. Padam dulu. Dan 10 cm. 4 CY 10 cm. Daripada bawah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lebih 10 cm. So, bila lebih 10 cm, diterima. Dia mesti minimum 10 cm. Cikgu, nanti pemeriksa kira ke kotak ni? Kami kena kira kotak ni. Okey. Yang 4 cm. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih. Lebih okeylah. Faham tak? 10 cm darab 8 cm. Untuk dia punya saiz graf tu. Boleh faham? Yang saya cakap seorang-seorang ke? Hello? Ada ke tak ada ni? Faham cikgu. Okay. Thank you. Okay. Dah habis
untuk soalan berpandu. Eksperimen berpandu dah habis. Okey, yang ni saya dah terang tadi, jawapan 5 unit. Okay. Bertambah secara linear dengan berkada terus. Okey, tak ada apa-apa nak tanya untuk berpandu? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan tidak berpandu. Okey, ini contoh soalan tidak berpandu untuk fizik. Okey, dalam masa 15 minit yang pertama, anda dikehendaki menyemak senarai bahan dan radas yang dibekalkan kepada anda. Okey, ini bahan dia. Botol air mineral berisi 1.5 liter. Okay, ada ke tak ada? Air. Penyumbat polisi berbentuk silinder, 3 cm panjang, 1 cm diameter dia. Kemudian bikar 1500 ml, besen air berdiameter 30 cm, pembaris meter. Okey. Lepas tu anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okey, yang ini adalah fizik tingkatan 5 bab 2 Tingkatan 4 tak belajar lagi tapi boleh dengar lah. Okey, kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okey, tekanan cair tadi kita dah discusskan dekat kelas. P sama dengan H rho G. So kesan kedalaman terhadap tekanan ni. Okay, rancangkan eksperimen ini dengan menggunakan radas bahan yang diberikan dalam jadual 3. Prosedur anda hendaklah mengandungi cara mengendalikan pembeli ubah dan langkah berjaga-jaga. So yang ini 4 markah. Okay, kemudian jalankan eksperimen tersebut. Nyatakan pemerhatian tentang jarak pancutan air yang berbeza pada setiap kedalaman. 1 markah. Kemudian terangkan pemerhatian anda di B1. Okay, kemudian lukiskan pemerhatian anda terhadap jarak pancutan air dari lubang yang berlainan ketinggian pada botol itu. Labelkan jarak pancutan air tersebut dan ketinggian lubang yang berlainan itu. 3 markah. Berdasarkan pemerhatian anda, ukur jarak pancutan air yang paling jauh berapa cm. So, dia mesti akan bagi satu soalan yang ramalan sikit lah, kena predict sikit. Jika eksperimen diulang dengan menggantikan air dengan alkohol, maksudnya yang berbeza ketepatan, rho yang berbeza. Ketepatan yang lagi rendah sebab kalau air 1, so 1.0. So kalau alkohol ni dia rendah sikit, 0.789. Berapa dia punya jarak pancutan alkohol yang paling maksimum? Yang ni ramalan based on equation. Equation P sama dengan H rho G. H rho G. Maksudnya kalau guna rho density yang kurang, pressure pun kurang kan? Itu berdasarkan rumus lah kita boleh ramal. So bila pressure kurang, jarak pancutan pun kurang. Diberi ketepatan air, ketepatan minyak dan ketepatan alkohol. Bandingkan jarak pancutan cecair paling maksimum bagi ketiga-tiga cecair itu. Maksudnya siapa yang paling jauh, siapa yang paling kurang jauh, bandingkan. Nombor 1 apa? Mengikut susunan menaik. Maksudnya yang paling kurang jarak pancutan air yang paling rendah kepada jarak pancutan air yang paling besar. Seterusnya nyatakan definisi secara operasi bagi tekanan cecair. Awak ada belajar kan definisi secara operasi dalam kimia, dalam bio, ada belajar tak? Ada belajar tak belajar? Ada belajar tak definisi secara operasi ni? Ada, cikgu. Dalam bio ada. Okey, dalam fizik definisi secara operasi ni adalah benda ataupun kuantiti fizik yang kita tak boleh ukur secara direct. Contohnya tekanan cecair ni. Macam mana? Ada ke alat nak ukur tekanan cair? Kalau macam masa, kita guna stopwatch. Kalau macam arus elektrik, kita guna ammeter. Tapi kalau macam rintangan, ada ke alat nak ukur rintangan? Ada memang ohmmeter tapi kita tak gunakan ohmmeter tu dalam amali. Macam tekanan cecair ataupun inertia. Ada ke alat nak ukur inertia?
Tak ada kan? Tak ada kan, betul tak? So, Betul cikgu. jadi macam tekanan cecair, inertia, benda kita tak boleh ukur secara direct, kita ukur indirectly. So dia adalah definisi cara operasi dia. So definisi cara operasi bagi tekanan cecair adalah jarak pancutan cecair paling maksimum tu. Itu dia mewakili tekanan cecair. Itulah, so bagi tahu macam tu. Okay, so kita pergi macam mana nak jawab soalan berpandu Okay. Eksperimen untuk mengkaji kesan kedalaman. So awak diberikan bahan ini, botol air mineral, kemudian air, penyumbat beaker. So kita lukislah dulu, kita buat ramalan kita diberi botol. Nak buat apa dengan botol ni Okay, mestilah nak isi air sebab mengkaji tekanan cecair. Okay, dah isi air. Lepas tu kenapa nak kena ada penyumbat? Okay, penyumbat. Maksudnya kita kena tebuk, letak penyumbat kat sini. Tebuk, letak penyumbat kat sini. Tebuk, letak penyumbat kat sini. So, bila kedalaman bertambah, dia punya jarak, okay, jarak pancutan dia akan bertambah. Dapat idea tak? Berdasarkan bahan yang diberi, lepas tu logiknya. Okay, dan dia memang takkan bagi bahan yang ada dalam makmal. Dia akan bagi bahan yang dalam luar macam katalah kekenyalan kan, spring. Dalam makmal kita guna spring, tapi mungkin eksperimen untuk amali ni dia tak bagi spring, mungkin dia bagi getah untuk mewakili spring, mungkin dia bagi benda lain lah yang ada sifat kekenyalan. Faham tak maksud cikgu? Macam ni dia bagi botol air mineral yang kita boleh guna untuk sebagai bekas. Okey, pembaris untuk ukur jarak pancutan. Alat pengukur tu kena ada, dan pembaris digunakan untuk mengukur kedalaman. So satu je alat pengukur dia. Okey. Besin. So bila kita buat eksperimen tu kita letaklah dalam besin supaya dia tak tumpah. Tak basah. Okey. Ni 4 markah untuk prosedur. Kenapa 4 markah? Okey, markah yang pertama adalah untuk pemboleh ubah manipulasi. Macam mana awak nak mulakan data pemboleh ubah manipulasi. Markah yang kedua adalah untuk mengukur pemboleh ubah bergerak balas. Markah yang ketiga untuk awak ulang eksperimen. Ulang eksperimen sebanyak 4 data lagi tu. Okey, pemboleh ubah manipulasi kena masukkan data yang pertama. First data yang pertama. Okey, pemboleh ubah bergerak balas kena terangkan macam mana nak ukur pemboleh ubah bergerak balas tu menggunakan alat apa. Okey, dan yang ketiga langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga ni saya nak suruh awak hafal satu je. Satu je yang memang selalu digunakan dalam menjawab paper 3. Pastikan kedudukan mata berserenjang. Semalam saya tanda paper laporan amali beberapa orang, Kamun, Chia, Tan Mi Eng, awak tulis selaras ataupun selari, salah ya. Kena tulis berserenjang. Pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala. Okey, skala alat pengukur yang awak guna. Kalau awak guna alat pembaris, awak tulislah sini pembaris. Skala tu kena ada ataupun senggatan. Alat pengukur yang digunakan untuk pemboleh ubah bergerak balas. Untuk mengelakkan apa? Kenapa nak kena berserenjang dengan skala? Untuk elak ralat paralaks. Okey, boleh tak awak salin sikit yang ni? Ralat untuk langkah berjaga-jaga ni awak tulis yang ni
pun dah cukup dah. Okay, sebab kalau awak salah baca ralak-paralak jadi data awak tu lari kan dekat pembaris tu. Dia mesti serenjang. Serenjang tu maksudnya macam ni. Ni mata. Ni alat pengukur pembaris tu. So serenjang 90 darjah dengan skala senggatan alat pengukur. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, itu langkah berjaga-jaga. Okey, untuk pemboleh ubah manipulasi, data yang pertama. Okey, data yang pertama. Kena ada kata kerja. Okey, ni saya padam Ini padam balik. Langkah berjaga-jaga tu dah dapat satu markah. Okey, kita pergi kepada pemboleh ubah manipulasi. Macam mana kita nak buat ayat untuk pemboleh ubah manipulasi? So, macam biasa, radas disediakan. Okey, nombor 1. Buat ada kata kerja dia. Ukur. Kedalaman. Okey, kedalaman air. Okey. Mulakan data pertama pemboleh ubah manipulasi sebanyak. Mesti ada data pertama. Katakan 10 cm dia punya kedalaman tu. Kedalaman air. So rajas ini, data pertama ni kedalaman ni 10 cm lah. 10 cm. Okey, bagi tahu kuantiti fizik untuk pemboleh ubah manipulasi kedalaman air, kemudian dia punya first data dia. Okey, yang kedua, macam mana kita nak ukur pemboleh ubah bergerak balas. Okey, buka penutup ataupun penyumbat apa yang kita guna? Penyumbat polistiren dan ukur jarak pancutan. Nampak tak? Dia kena ada kata kerja. Ukur jarak pancutan air dengan menggunakan pembaris. Ataupun tak cakap pun tak apa tu. Kita kena label. Okey, ukur. Sebelum ukur tu buka dululah kan. Okey, buka penutup. Penutup ke penyumbat? Penyumbat polistiren. Dah awak buka penyumbat polistiren, air akan terpancut. Jadi ukur jarak pancutan maksimum air menggunakan pembaris meter. Boleh cakap. So ukur. Sebab dekat sini tadi, dekat soalan ni, kesan kedalaman dengan tekstur cair. So kalau tak tahu boleh tengok dekat bawah. Dekat bawah tu dia boleh guide awak untuk awak buat prosedur ni. Sebab tu saya nak awak baca sampai ke bawah dulu. Faham tak? Baca semua. Sebab tu tadi saya go through semua dulu. Faham? Okey, lepas tu nombor 3, ulang. Ulang eksperimen menggunakan kedalaman air. Kedalaman air berapa? Tadi 10 cm. 15 cm, 20 cm, 15, 20. Mesti lagi 4 data sebab jumlah mesti 5 data. 25 cm dan 30 cm. So semua ada 4 data yang kita ulang. Okay. Ulang eksperimen. Mesti nyatakan. Jangan awak cakap ulang eksperimen menggunakan kedalaman air yang berbeza-beza. Tak boleh. Awak kena cakap dia punya data dia. 15, 20 cm, 30, 25 cm, sampailah 30. Faham tak maksud cikgu? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jalankan eksperimen. Dah dapat 4 markah pemboleh ubah manipulasi dengan data yang pertama. Macam mana nak ukur pemboleh ubah bergerak balas. Menggunakan alat apa. Kemudian ulang eksperimen dengan 4 data manipulasi lagi. Dan langkah berjaga-jaga. So 4 markah. Okey, B1 jalankan eksperimen tersebut, nyatakan pemerhatian anda tentang jarak pancutan air yang berbeza pada setiap kedalaman. Jadi yang ini macam hubungan, pemerhatian tu hubungan lah. So awak perhatikan semakin dalam air, kedalaman air semakin bertambah kedalaman air. Okay.
Awak perhatikan semakin bertambah, kita kena bagi tahu ukuran dia. Bertambah ke berkurang, lepas tu kuantiti fizik iaitu pemboleh ubah manipulasi ni. Kedalaman air. Okey. Semakin bertambah jarak pancutan ke semakin berkurang jarak pancutan? Sebab dia nak tanya pasal kedalaman dan jarak pancutan ni, pemerhatian dia. So yang kita perhatikan bila kedalaman bertambah, jarak pancutan air pun bertambah. So semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah jarak pancutan, kan? Tu maksudnya macam hubungan jugalah jarak pancutan. Okey. Terangkan pemerhatian anda di B1. Okey. Terangkan pemerhatian anda di B1 ni. Terangkan. Macam mana kita nak terangkan pemerhatian? Terangkan. Nyatakan pemerhatian jarak pancutan bertambah bagi setiap kedalaman yang berbeza. Okey, terangkan pemerhatian anda di B1. Macam mana nak terangkan? Terangkan pemerhatian anda di B1. Terangkan pemerhatian anda di B1. Nyatakan pemerhatian anda tentang jarak pancutan air yang berbeza pada setiap kedalaman. Okay. Terangkan. Terangkan pemerhatian anda. Apa ya? Macam mana kita nak terangkan tu? Terangkan pemerhatian anda di B1. Terangkan pemerhatian. Jarak pancutan bertambah. Terangkan maksudnya hubungan dia lah, hubungan dia. Kerana dia berkadar terus. Okey, daripada eksperimen dia berkadar terus. Berkadar terus. Jarak pancutan kerana tekanan mempengaruhi semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah kedalaman. Semakin bertambah kedalaman. Okey, bila H bertambah, pressure pun bertambah. Sedap jarak pancutan pun bertambah. Okey. Pressure ni yang menyebabkan jarak pancutan bertambah. Jarak pancutan bertambah. Okey, sebab kat atas ni dia tak cakap pasal tekanan. Okey. Faham tak? Faham ke tak faham? Cikgu. Sebab So maksudnya dekat sini dia nak cari pasal tekanan cecair kan. Tapi kita bila kita design eksperimen ni, kita tak ukur tekanan cair, kita ukur jarak pancutan. Jadi kita teranglah berdasarkan pemerhatian tu, bila kedalaman bertambah, kita perhatikan, jarak pancutan pun bertambah. Okey, kenapa sebab tekanan dia bertambah. Dah hubungan dia berkadar terus. Berkadar langsung. Okey, tadi nak cakap apa? Lintat? Cikgu, saya nak tanya, boleh jawab dalam hubungan tak berkadar terus, berkadar sungsang? Boleh? Sebab ni kertas amali boleh. Okey? Cikgu, so jika saya jawab kedalaman berkadar terus dengan jarak pancutan kerana pressure dia bertambah. Boleh ke cikgu? Terangkan jawapan anda di B1. Okey, kenapa bila kedalaman air bertambah, jarak pancutan pun bertambah? Kerana awak kata berkadar terus. Kedalaman berkadar terus dengan apa? Jarak. Dengan jarak pancutan. Ya cikgu. Jarak pancutan. Bukan jarak pancutan. Kedalaman berkadar terus dengan tekanan. Okey, bila kedalaman berkadar terus dengan tekanan, so maksudnya ni berdasarkan rumus. Pressure equal to H
rho G. So manipulasi kita adalah H, bergerak balas kita adalah P. Okay, so pressure dekat sini dia punya definisi secara operasi dia adalah jarak pancutan. So bila kedalaman bertambah, ini daripada pemerhatian tadi, semakin bertambah kedalaman air, H bertambah, so jarak pancutan pun bertambah. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana tekanan bertambah. Okey, tekanan bertambah. Satu markah, lagi satu kerana tekanan dengan kedalaman hubungan dia berkadar terus. Tekanan tinggi, jadi bila kedalaman bertambah, tekanan pun bertambah. Faham tak Lintat? Faham cikgu. Okey. So tu lebih kepada macam mana nak tahu tekanan kat atas tadi, kat sini. Sebab dia nak mengkaji hubungan kedalaman dengan tekanan cecair. So berdasarkan pemerhatian kita, kedalaman bertambah, so jarak pancutan bertambah. Why? Why this berlaku? Because bila kedalaman tambah, tekanan cecair bertambah. Dan tekanan cair berkadar terus dengan kedalaman. That's the reason, second reason. Because 2 marks, right? 2 markah kan kat situ. Okay. Ni pula. Lukiskan pemerhatian anda terhadap jarak pancutan air. Okay. Lukiskan pemerhatian. Okay. Dari lubang yang berlainan ketinggian pada botol itu. Labelkan jarak. So awak kena kurungkan soalan. Yang pertama, awak kena lukiskan pemerhatian terhadap jarak pancutan air daripada lubang. So ada lubang yang berlainan ketinggian. So kita ada 5 lubang, so lukislah 5 lubang. Okay, ni katakan kita punya botol. So ada lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, lubang keempat dan lubang kelima. So 5 lubang kan? Dan awak pun labelkan jarak pancutan air dan ketinggian lubang yang berlainan. So 2 benda yang awak kena labelkan. Yang pertama jarak pancutan air, yang kedua ketinggian lubang tu. Okay, ketinggian lubang kita kena ukur daripada permukaan cecair. Okay, kita ukur. So pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okay, ada 5 ketinggian. Ketinggian kedalaman lah. Kedalaman kita ukur daripada surface kan, daripada permukaan air. So ada 5. Lepas tu kita pun buat dia punya jarak. Kan dia seperti dia. Okay, so yang ini dia akan pancut macam ni. Terpancut macam tu. So ni lebih sikit. Lebih sikit. Lebih sikit. Lagi terlebih. Okay. Lepas tu dia suruh ukur jarak. Ukurlah. 1, 2, 3, 4. Okay. Boleh tak? Saya tak tahulah apa ni macam mana, tapi inilah yang saya bayangkan sebab kita menjawab setiap soalan. Labelkan jarak pancutan dan ketinggian lubang yang berlainan itu. Nampak tak? Saya menjawab apa yang dia tanya. Boleh? So bila label, awak kena label lah. Ni jarak pancutan. Label lah. Ni berapa cm. Banyak benda kena label. Okay. D. Berdasarkan pemerhatian anda, ukur jarak pancutan air yang paling jauh. So ukur. Ni kena buatlah eksperimen ni. Walaupun berpandu, kena ukur, kena buat juga. Faham tak? Eksperimen ni, amali ni kena buat. Rancang dan buat. So ada data lah berdasarkan awak punya eksperimen tu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, seterusnya jika eksperimen diulang dengan menggantikan air, yang ini ramalan. Okey, ataupun mungkin dia bagi barang ni, siapa tak tahulah, ramalan ataupun dia bagi. Lepas tu nyatakan jarak pancutan yang paling maksimum yang dia peroleh. Ini kita boleh predict je, ramalkan berdasarkan rumus.
dua keyword soalan. Yang pertama, nyatakan jarak pancutan. Yang kedua, jelaskan jawapan. So, 2 markah. So, kalau awak menggunakan ketupatan yang rendah, ni ketupatan yang rendah, pressure dia pun rendah berdasarkan rumus kan. So, awak tulis berkurang. Nyatakan jarak pancutan alkohol. Jarak pancutan maksimum yang diperolehi. Kalau kata dia bagilah alkohol ni, awak buatlah eksperimen tu. Tapi dia bagi ke kat list tu? Dia bagi tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Kat sini tak ada alkohol kan? Tak ada cikgu. Tak ada means ramal lah. Okay, ramalan. Ramalan based on equation. Jadi jarak pancutan berkurang 1 markah. Kenapa? Reason dia, jelaskan jawapan, kerana ketupatan berkadar terus dengan tekanan. Okay, so bila ketupatan berkurang, tekanan berkurang. Tekanan pula mempengaruhi ataupun berkadar terus dengan jarak pancutan. Bila tekanan berkurang, jarak pancutan pun berkurang. Okay, boleh? Reason based on equation. Rumus. Walaupun tak diberi rumus pun dalam soalan ni. So memang awak buat eksperimen, lepas tu awak sendiri cari hubungan dia, so awak sendiri ramalkan. Okay. Diberi ketepatan air 1 gram, yang ni awak kena susun mengikut susunan menaik daripada jarak pancutan yang paling rendah kepada jarak pancutan yang paling tinggi. So kita tengok ketepatan. Nombor 1, ketepatan yang paling ringan adalah alkohol. Jadi alkohol dululah. Alkohol diikuti oleh minyak. Sebab minyak di tengah-tengah yang paling kurang tumpat alkohol. Jadi pressure dia kurang, jarak pancutan dia pun kurang. Minyak yang kedua dan yang ketiga adalah air. Air ni dia lebih tumpat. Jadi bila air lebih tumpat, jarak pancutan tinggi sebab tekanan dia tinggi. Susun je lah. Nyatakan definisi secara operasi bagi tekanan. Tekanan cecair. Tekanan cecair ialah jarak pancutan. Jarak pancutan maksimum tu. Mana tadi? Jarak pancutan cecair paling maksimum. Cecair paling maksimum. Okey. Boleh faham macam mana contoh soalan berpandu dan contoh soalan tidak berpandu. Saya dimaklumkan oleh rakan-rakan guru fizik, biasanya fizik ni dia akan bagi, bukan biasanya, kemungkinan soalan fizik SPM dia akan bagi soalan berpandu. Sebab dia nak awak lukis graf, cari kecerunan. Dia nak uji kemahiran itu. Berpandu. Berpandu ni macam ni lah. Yang tadi ni. Okey, ni contoh soalan berpandu. Mana? Soalan berpandu. Yang tadi saya tunjuk kat awak kan? Yang awak, yang bandul tu. Okey, lagi soalan berpandu macam ni. Ni pun soalan berpandu Inisha. Okay. Dia dah bagi tahu tujuan. Lepas tu awak ikut je flow dia. Lepas tu dapatkan, awak buat jadual. Okay, pembalik ubah. Kemudian jadualkan. Lepas tu plot graf. Cari kecerunan. Ni contoh soalan berpandu. Sama je. Beberapa soalan yang saya tengok semua sama je contoh dia. Sebab yang gubal ni guru-guru cemerlang. Guru-guru yang memang antaranya penggubal soalan. Okey? InsyaAllah lah soalan fizik kebanyakannya akan keluar ni soalan berpandu. Bio kot. Soalan tidak berpandu tu biasanya bio. Tu yang saya tahu daripada member-member fizik Gombak. Saya dengar-dengar macam tu je lah. Untuk esok, saya bagi tahu untuk esok soalan berpandu. Maksudnya saya nak test kemahiran plot graf awak dan mengira kecerunan. Okey pelajar,
Ada nak tanya apa-apa? So kita dah habis. Cikgu, Ya? esok kan buat kat makmal kan? Ya? Satu makmal berapa orang? Okey, esok ada 2 makmal. Okey, esok ada 2 makmal. Serentak. Serentak. Satu makmal 11 orang, satu makmal lagi 12 orang. So ada pelajar yang akan buat dekat meja tepi tingkap tu. Itu untuk esok lah. Untuk esok punya. Sebab JKMP dia tak nak buat banyak sidang. Nanti kita bulan 1 ke bulan 2, bulan 1 mungkin kita akan try lagi sekali amali ni simulasi betul-betul sebab nanti ada calon tumpang 9 orang tak salah saya daripada sekolah lain yang akan tumpang buat eksperimen sekali untuk SPM betul-betul nanti calon tumpang tu. Memang kita kena buat 2 sidang juga. Okey, lagi satu, awak akan dapat satu set soalan bersepadu ni, ada kimia, fizik, bio. Tak semestinya awak buat fizik dulu, awak boleh buat kimia dulu ataupun awak boleh buat bio dulu. Tapi tiga-tiga tu kena buat lah. Tapi tak kisah buat mana dulu. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada? Kehadiran dah isi? Tak ada. Ada kehadiran Cikgu Hidayah dah buat naik kehadiran. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu Hidayah dah tangkap gambar ke? Screenshot dah. Ada tangkap gambar tak? Ya Allah, lupa. Okey, boleh tak semua buka kamera kejap? Tak, kalau tak boleh tak apalah, awak just screenshot lah mana-mana Hidayah. Okey. Ya Allah, saya Sekarang. lupa sangat-sangat. Ada apa-apa nak tanya lagi? Dia dah turun slide yang cantik-cantik tadi tu. Saya screenshot. Satu cantik tu kan. Ni. Saya lupa sangat lah. Screenshot. Budak ni. Isi ya kehadiran. Anak tu. Yang berpandu tu ni. Yang warna hijau ni. 2, 3 cepat ah. Okey. Itu saja semua. Good luck untuk esok. Kertas graf semua diberikan dalam kertas soalan. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Okey, terima kasih. Pagi.